Hai semua, Assalamualaikum. Saya Anim Izzati selaku hos anda untuk Hello Dr. Gigi musim kedua. Episod kali ini sedikit berbeza dan ditunggu-tunggu. Sebab apa kita nak kongsikan berkaitan kesihatan penjagaan mulut, sama ada fakta ataupun mitos. Kita nak kongsikan bersama dengan anda sama ada tentang kesihatan penjagaan mulut ini fakta maupun mitos. Pastinya kita ada tetamu yang cukup istimewa di studio kami pada hari ini, Dr. Ashwini. Apa khabar, Doktor? Khabar baik, Ani. Apa khabar? Terima kasih banyak-banyak, Doktor, bersama dengan kami. Saya pun baik dan hari ini kita nak berkongsi ilmu bersama dengan mereka, Doktor, sama ada tentang kesihatan penjagaan mulut ini fakta ataupun mitos. Ada lagi ramai yang nak bertanya. Melalui Maya ini, jom sama-sama kita dengarkan apakah soalan fakta mitos yang pertama. Saksikan. Doktor, saya ada mengalami masalah nafas yang berbau dan saya hilang keyakinan diri untuk berbual dengan orang sekeliling saya. Adakah ini disebabkan masalah gusi? Jadi bagaimana, Doktor? Adakah fakta ataupun mitos bila kita katakan masalah bau mulut ni disebabkan oleh masalah gusi? Ini sebenarnya adalah sebuah fakta. Ianya kerana bakteria yang membahaya telah menyerang dan membiak ke dalam mulut anda. Keadaan itu yang mengundang kepada penyakit gusi dan bau mulut. Tetapi ingin saya tekankan, ya Hanim, masalah gusi bukanlah salah satu faktor yang menyebabkan bau mulut. Terdapat juga sebab-sebab yang lain. Secara keseluruhan, penjagaan kesihatan mulut yang baik sangat penting dalam menangani bau mulut dan minum air yang banyak juga dapat mengurangkan bau mulut juga. Selain daripada itu, adakah juga masalah bau mulut ini boleh disebabkan gigi sensitif? Gigi sensitif bukanlah faktor utama untuk mulut berbau. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, Hanim, ya. Terdapat banyak keadaan kesihatan mulut yang berkaitan dengan bau mulut yang mana ia juga boleh menyebabkan gigi sensitif. Masalah gusi, masalah gigi sensitif ni boleh mengundang kepada masalah bau mulut juga. Walaupun begitu, ada faktor-faktor lain juga. Mungkin fakta ataupun mitos yang kita nak dengarkan seterusnya ini dapat merungkai masalah kita sekarang ni, Doktor. Jom sama-sama kita dengarkan fakta atau mitos yang seterusnya. Doktor, saya ada baca kalau gigi kita ni jadi kuning, maknanya gigi kita tu tak sihat . Okey, soalan ni menarik. Kekuningan gigi ni menunjukkan tahap sihat ataupun tidak gigi kita. Betul ke tidak, Doktor? Fakta ataupun mitos? Ini sebenarnya adalah mitos. Warna gigi kita bukanlah petunjuk kepada berapa sihatnya gigi kita. Dan masalah gusi juga bukan penyebab gigi kuning. Gigi kuning ni biasanya disebabkan oleh merokok, penjagaan kesihatan mulut yang teruk dan juga pengambilan ubat-ubatan yang tertentu. Baik. Selain itu, jika anda tidak memberus gigi secara teratur dan betul, gunakan benang floss dan kumur mulut. Pengumpulan plak ni dan tata gigi juga boleh menyebabkan gigi anda menjadi kekuningan. Kita juga tidak boleh lupa bahawa makanan yang kita makan boleh menyebabkan perubahan warna pada gigi kita. Oleh itu, bagi mereka yang memakan kari, beri ataupun macam saya minum kopi, so anda ni harus menumpukan perhatian yang lebih kepada penjagaan gigi harian anda. Jadi bagaimana, Doktor, nak memberikan kesimpulan, Doktor? Untuk kesimpulan ni, saya ingin menekankan bahawa gigi kuning tidak bermaksud gigi anda tidak sihat, ya. Terima kasih, Doktor. Tapi Doktor tak boleh pergi mana-mana sebab kita nak dengarkan ada lagi fakta dan mitos yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Doktor, saya ada terbaca, betul ke kalau lapisan luar gigi kita menipis tak boleh nak disembuhkan dan kita kena dapatkan rawatan secepat mungkin? Betul ke? Ini juga antara soalan yang sering kali kita dengarkan berkaitan dengan enamel yang kehilangan. Ia juga boleh menyebabkan masalah yang boleh berlaku. Bagaimana, Doktor? Kebanyakan organ dalam badan kita ni dia boleh pulih selepas kita mengalami kecederaan. Tetapi ia berbeza sikit untuk enamel ni. Sekiranya enamel gigi kita terhakis dan kaviti berlaku, dia ni tak akan pulih dengan sendirinya. Ini kerana menurut Persatuan Pergigian Amerika, enamel gigi tidak mempunyai sel hidup untuk memulihkan bahagian yang rosak. Oleh itu, jika anda mengalami kehakisan kepada enamel gigi, satu-satu caranya ialah untuk datang ke saya ataupun pergi ke klinik doktor gigi untuk mendapatkan rawatan yang sesuai. Oleh itu, untuk persoalan tadi, sama ada enamel ni boleh dipulihkan atau tidak, jawapannya ialah tidak. Tidak. Maknanya ianya fakta lah. Memang tidak boleh dipulihkan apabila kehakisan enamel ni berlaku. Jadi ia juga akan menyebabkan masalah gigi sensitif? Sebenarnya betul tu, Hanim. Gigi sensitif boleh menyebabkan ketidakselesaan setiap kali kita makan.
terutamanya apa-apa makanan manis, sejuk yang saya anggap adalah salah satu halangan terbesar yang dapat diperoleh dalam kehidupan seharian seseorang itu. Betul. Sebab kita dah, itu merupakan asas kita kan. Kita kena makan dan sebagainya. Jadi kalau tak boleh makan ni, tak boleh makan tu, kita pun rasa tak best. Kita pun rasa tak seronok kan doktor? Okey doktor, dari awal tadi sebenarnya banyak yang doktor kongsikan bersama dengan kami. Yang paling penting sekali anda kena jagalah gigi anda kan. Itu yang kita cuba untuk sampaikan bersama dengan penonton. Doktor, sepanjang doktor berpengalaman dan juga merawat pesakit-pesakit, mungkin ada juga mitos-mitos daripada pesakit doktor yang doktor nak kongsikan bersama dengan kami? Ya, sebenarnya saya pernah dengar banyak ya, antara ialah gusi turun ataupun dia panggil sebagai gum recession. Okey. Mitos yang sering dikatakan kepada saya ialah lepas gusi kita ni dah turun, ia tidak boleh dikembalikan. Malangnya ya Hanim, ini merupakan keadaan yang sangat betul sebenarnya. Walau bagaimanapun kondisi ini boleh dielakkan dengan penjagaan gigi yang betul. Gusi turun adalah keadaan di mana gusi anda bergerak jauh daripada gigi anda. So dia menjadikan gigi anda kelihatan lebih panjang dan berjarak. Semakin lama kita biarkan tu, dia akan menjadi lebih teruk dan akan mendedahkan lebih banyak bahagian gigi dan mendorong kepada gigi yang sensitif. Okey. Cara yang paling ideal untuk menangani gusi turun ialah dengan mencegah dari awal. Okey, tapi saya pernah dengar juga orang cakap doktor, makanan ni bukanlah penyebab masalah gigi sensitif. Ia disebabkan oleh keadaan gigi tu yang telah berubah. Sebenarnya kan Hanim, setengah makanan sangat tidak baik untuk gigi anda dan boleh menyebabkan pelbagai masalah. Okey. Setengah makanan boleh menyebabkan hakisan enamel yang boleh menyebabkan rasa sensitiviti yang kuat terhadap makanan yang panas, sejuk, manis dan masam. Sudah tentu ubat gigi sensitiviti yang khusus boleh membantu mengurangkan masalah gigi sensitif ini. Walau bagaimanapun, jika kerosakan enamel anda merebak, anda mungkin akan mengalami cavity atau lebih dikenali sebagai gigi berlubang. Okey. Jangan berus gigi, sebaik saja minum minuman berkarbonat berasid atau manis. Kalau tak, enamel menghakis lebih cepat. Bilas sepenuhnya dengan air dan biarkan selama 30 ke 60 minit air liur melakukan tugasnya sebelum anda memberus gigi. Okey, itu yang paling penting kan. Penjelasan doktor hari ini cukup-cukup padat, memberi kita kefahaman tentang apa yang perlu kita lakukan sebenarnya. Jadi bagaimana kesimpulannya untuk perbincangan kita pada hari ini doktor? Dalam era yang banyak maklumat palsu yang tersebar di internet, kita harus ingat bahawa netizen bukanlah boleh dipercayai, melainkan doktor gigi anda seperti saya. Betul. Maklumat palsu dan tidak sahih boleh menjejaskan senyuman dan kesihatan anda. Jadi itulah sebabnya penting untuk kita selalu datang berjumpa dengan doktor gigi yang diiktiraf. Senang cerita, mari jumpa saya je lah. Senang jumpa doktor je lah kan. Gigi yang cantik ini ataupun gigi yang bersinar ni memang meningkatkan keyakinan kita. Tetapi gigi yang sihat pun sama pentingnya kan doktor? Okey, itu saja. Sekian kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Ash yang kini bersama sehingga ke saat ini. Dan terima kasih juga kepada anda semua penonton-penonton kami yang sering kali kan join ataupun sokong kami di Hello Dr. Gigi musim yang kedua. Kita nak tinggalkan anda dengan sedikit perkongsian ini. Sama-sama kita saksikan. Nama saya Cheryl dan saya merupakan pakar penjagaan mulut di Helion. Tahukah anda, 71% daripada populasi rakyat Malaysia telah mengalami masalah gigi sensitif. Dan hari ini, saya akan berkongsi dengan anda semua tentang ubat gigi sensitif nombor 1 di Malaysia. Ia sememangnya sudah terbukti secara klinikal dapat membantu melegakan masalah sensitiviti. Sensodyne Fresh Mint berkesan secara mendalam ke dalam gigi dengan memberikan kelegaan sensitiviti selama 24 jam dan perlindungan berpanjangan dengan memberus gigi 2 kali sehari. Jadi anda dapat menikmati makanan kegemaran anda tanpa gangguan. Sensodyne Fresh Mint juga membantu memberikan nafas yang segar dengan rasa mint dan melindungi gigi melawan cavity. Jika anda ingin mencuba, Sensodyne menawarkan sampel percuma untuk 1,000 orang pertama dengan membuat pesanan melalui laman sesawang yang tertera di skrin anda. Sampel percuma ini juga dilengkapi dengan kupon tawaran hebat Sensodyne. Jangan lupa gunakan kupon untuk membeli Sensodyne secara dalam talian. Ubat gigi Sensodyne Fresh Mint ni membantu membersihkan gigi anda dengan mendalam dan memberikan perlindungan selama 24 jam. Jangan lupa untuk saksikan episod menarik seterusnya dalam Hello Dr. Gigi musim kedua. Jumpa lagi.